dikeluarkan. Safawi mencuba dan kali ini dari Safawi Rashid memberikan jaringan kepada Johor Darul Tazim. Tidak dikeluarkan dengan baik daripada Kedah. Ada sentuhan yang paling sedikit di sini, tetapi di sini Safawi kita baru mengatakan tidak boleh membenarkan JDT mempunyai bola dari kawasan penalti dengan begitu rapat, tetapi tekanan perlu diberikan dengan lebih laju. Safawi beliau mempunyai belakangnya terhadap jaring, tetapi satu sentuhan, satu rembatan, satu gol. Mauricio dan juga Aidil, kerana apabila mereka tidak mempunyai bola, mereka sentiasa membayangi kepada Sherman. Tindakan dari Leandro Velasquez untuk Fernando. Sedikit ke belakang, Nacho Isa menewaskan Syari untuk jaringan yang kedua buat Johor Darul Tazim. Satu rembatan yang baik yang kita lihat di sini, kerja yang dilakukan oleh Leandro sangat-sangat baik, dapat melepaskan diri daripada dua pemain dan kemudian hantaran yang sangat simple, dan Fernando melihat gerakan yang dilakukan tidak diberi tekanan. Satu rembatan deras rendah, ia kuat dan memang agak suka di sini. Ada kuisan sebenarnya daripada pemain Kedah. Kita boleh lihat di saat-saat yang terakhir, saya rasa di situ Amirul Hisham. Velasquez. Apakah sepakan penalti ini akan menjadi turning point untuk perlawanan ini? Itulah dia gol. Ya, ini adalah tinggi, adalah kuat. Sam telah pergi ke arah yang betul, tekaannya betul. Tetapi saya rasa teknik yang dipamerkan, yang ditunjukkan, digunakan oleh Leandro Velasquez sangat baik, dan mereka memang berhak berada 1-0 di hadapan. Kobin Ong. Masih lagi Kobin. Bahaya di sebelah kiri sana kita dapat kosong, tetapi dia memilih untuk mencari Gonzalo. Satu antaran ke tengah terlalu kuat dan peluang gol yang kedua Leandro. Bukan Leandro sebenarnya, Fernando Rodriguez. Di sini sangat baik daripada Kobin Ong. Beliau telah memenangi bola. Sebelum itu Fernando kepada Kobin Ong. Selepas itu, ini adalah yang berlaku. Cabrera di sini tidak tamak dengan aksinya. Syafiq yang sedang jatuh boleh lagi dapat. Bubakar, tandukan tidak kesampaian, dikawal semula oleh pemain-pemain JDT. Sekali lagi hantaran kemas daripada Syafiq Rahim kepada pemain yang baru saja masuk, Arif Aiman mengacah, ada ruang rembatan gol. Gerak pertama yang menghasilkan kecemerlangan buat pemain muda gantian. Seorang pemain yang berani, mempunyai skill yang baik. Kita dapat lihat acahan beliau dan akhirnya berjaya mengelirukan pertahanan Arif Ashraf, dan juga rembatan yang dilakukan oleh Arif Aiman juga begitu loh. Tapi sepakan berdiri. Ada ruang sekarang ini, satu lagi percubaan daripada Gonzalo Cabrera. Gol kedua. Di depan ke atas UiTM. Ya, bola tersebut tidaklah dikeluarkan sepenuhnya oleh pemain-pemain UiTM, dan akhirnya kita dapat lihat Cabrera hanya placing saja bola tersebut. Sebenarnya apa yang dapat kita lihat adalah ketenangan daripada Cabrera itu sendiri. Selepas percubaan pertamanya dapat ditampan, dan akhirnya melihat ini dia pemain import baru JDT, Bergson da Silva, nampak licik, mempunyai teknik yang baik. Bergson dengan rembatan gol. Kaki kiri. Padu rebatannya menewaskan penjaga gol gantian UiTM. kawalan bola juga baik, dan kalau kita lihat pemain 1-2 dengan Nazmi Faiz, dan satu rembatan yang kencang sudah pasti. Ini yang kita boleh katakan seorang penyerang yang berbahaya, kerana mempunyai peluang sedikit sebegini mampu untuk melakukan rembatan deras, dan akhirnya Dua kali Arif Aiman dan Gonzalo Cabrera. Syafiq masih lagi JDT. Tambahan ini lintangan yang baik, ada ruang. Gol keempat. kita lihat sebenarnya satu crossing yang baik di bahagian far post. Mauritius berada di belakang sana tanpa saya rasa pemain pertahanan yang mengalami kecederaan. Kuzaimi sudah pasti tidak mampu untuk berbuat apa-apa.
dan sudah pasti Syamil mengambil kesempatan dan peluang ini untuk menjadikan gol keempat JDT. Muhammad yakin tadi untuk meneruskan gerakannya. Satu hantaran cantik ke sebelah tepi. JDT menyerang dari sebelah kanan ketika ini. Peluang di sana bagaimana? Satu rematan cantik. Oh, sungguh kencang percubaan yang dilakukan oleh Bekson Gustavo da Silva. Satu serangan mantap yang dicetuskan dari hantaran tengah tadi. Bekson Gustavo da Silva memulakan umpanan awal. Ya, gandingan di antara Cabrera dan juga Bergson sangat-sangat baik. Di awalnya Bergson yang dapat menahan bola dengan baik, kawalan yang baik. Selepas itu Cabrera menunggu lariannya kembali dan Bergson dengan kaki kiri. Sangat-sangat mantap rembatan tersebut. Ia rendah dan Arah Arif Aiman, Papus. Masih bisa. Kedua, Kia Rashid. Akhirnya Kia Rashid berjaya untuk matikan jaringan pertama. Di sini bagaimana satu servis yang begitu baik dilakukan oleh pasukan JDT. Beliau cuba untuk mencari di bahagian belakang tunggu pasukan JDT, tapi satu rembatan yang dilakukan oleh Akhir Rashid seperti tadi menerusi half volley, tetapi Dengan 11 mata jika mengutip satu mata. Berikan tumpuan ketika ini untuk Leandro Velasquez dan juga Hafizul Hakim. Sebakan dari Velasquez. Terus menggegam gawang gol perak ini dengan jaringan penyamaan daripada Leandro. ya, satu teknik yang begitu baik dilakukan oleh Leandro tadi. Beliau meletakkan bola di sebelah kiri pintu gol pasukan Perak, tetapi kita boleh lihat bagaimana agak Sepakan penjuru pertama untuk JDT. Oh, itu dia tandukan masuk. Satu tandukan cantik dari Adam Nur Azlin. Adam Nur Azlin melakukan satu tandukan tipis. Sesuatu yang tidak diduga. Namun ada gerakan dummy yang dilakukan awal sebelum itu. Apakah pasukan Melaka United membawa pulang mata? Oh, bahaya kedudukan ini. Leandro Bekson di sana. Gol. Oh. Kan bagaimana kesilapan itu boleh dilakukan. Sepakan pendek dari Khairul Fahmi. Clearance tidak kuat dari Jang Suk Won. Satu tahap keyakinan yang mungkin tinggi cuba dijelmakan oleh tadi. Mamadou Soumaré. Dia memiliki ruang yang agak luas di depan untuk melakukan gerakan solo. Cantik umpanan itu dan itu dia gol. Hantaran yang mudah untuk Bekson. Perhatikan gerakan Mamadou Soumaré. Bekson meminta dari bahagian belakang dan sudut tolakan itu merupakan satu tolakan yang berkualiti untuk Bekson. Untuk dia terus merembat melalui kaki kirinya. Satu terupas yang baik dilakukan oleh Mamadou Soumaré. Pada Sam Johnson mencari Levi Madinda yang terhilang kawalan, dirampas oleh Leandro Velasquez. Buka cantik peluang untuk pasukan JDT. Bagaimana peluang? Arif, gol! Oh, cantik! Satu gol yang berjaya dihasilkan. Sekali lagi bagaimana cantik hantaran yang dilakukan. Kawalan yang tenang, lakukan satu larian dan melepaskan satu rembatan. Menewaskan penjaga gol Robson Randy. 1-0 awal untuk perlawanan malam ini. Oh, bagaimana sekali lagi. Tidak offside. Peluang. Oh, Bergson berjaya. Tidak. Sekali lagi. Dan akhirnya gol sekali lagi untuk pasukan Johor Darul Ta'zim. Kali ini ambil kesempatan. Kita lihat sekali lagi lorongan ke hadapan. Roy Wilson kurang kemas.
tampanan yang dilakukan dan tindakan susulan yang bijak daripada Bergson menghadiahkan gol yang kedua untuk pasukan Johor malam ini. Afiq Fazail yang bijak sebentar tadi cuba mengangkat bola yang kita yakin boleh memberikan impak kepada Sabah jika dibawa masuk. Arif Aiman berjaya melepasi Levi Mandinda. Bagaimana? Satu lorongan ke tengah. Peluang untuk Johor. Dan gol kedua untuk Bergson da Silva. Sekali lagi bagaimana Arif Aiman berjaya melepasi Levi Mandinda. Mungkin sedikit terbuka ruang yang dimiliki. Dibiarkan oleh Leandro. Dan satu tindakan penyudah dari Bergson da Silva memberikan gol yang ketiga untuk Johor Takzim. Gol yang kedua dalam perlawanan malam ini. Gol yang keenam untuk Bergson da Silva dalam saingan Liga Super musim ini. Leandro yang akan mengambil sepakan penalti ini. Minit yang ke-86. Peluang untuk Johor Darul Takzim mendapatkan gol yang keempat. Bagaimana? Leandro. Dan mudah menewaskan Robson Randy Rining memberi 2018. Sepakan penalti ke sebelah kiri gawang gol pasukan Sabah. Rahim ini. Jadi aksi yang pastinya cukup menarik untuk kita saksikan di antara kedua-dua pasukan. Kita lihat JDT terus melakukan asakan peluang ketika ini dalam kawasan penalti. Namun sedikit lewat di situ Leandro untuk melakukan sepakan tandukan cuma dilakukan dan jaringan terus dihasilkan seawal minit yang pertama. Bagaimana di sini hantaran lintang yang dilakukan Espunalan sebentar tadi. Tiada pemain yang mengawal Gonzalo Cabrera dan di sini sekali lagi kita lihat hantaran yang begitu baik. Mendahului Perak 1-0, KLCT mendahului Seri Pahang 1-0 dan JDT mendahului 1-0. Sampai itu JDT terus mengasah Bergson. Satu jaringan yang cukup baik dari Bergson da Silva. Pemain pasukan JDT di sini kita lihat bagaimana Sami Kuti cuba untuk membuat pintasan dan bagaimana kita lihat sekali lagi rembatan kaki kiri yang dilakukan oleh Bergson sebentar tadi. Beliau mencari di mana sudut kiri pintu gol pasukan PJ City yang menewaskan Karamullah sebentar tadi. Untuk melakukan hantaran-hantaran pendek untuk menarik pemain-pemain pasukan PJ City keluar daripada tempat mereka masing-masing dan selepas itu barulah mereka melakukan gerakan antara lintang di sebelah kiri dan kanan. Kesilapan dilakukan. Peluang untuk JDT ketika ini. Gonzalo Cabrera untuk Bergson. 3-0 ketika ini. Gol kedua untuk Bergson da Silva pada malam ini. Sekaligus dan di sini kita lihat bagaimana hantaran yang tidak begitu baik dilakukan oleh pemain pasukan PJC dan sekali lagi Gonzalo mencari pemain yang orang kata perlu diberi perhatian kerana beliau mengumpan bola ini kepada Bergson dan Bergson dengan tidak menunggu lama untuk melepaskan rebatan atau melakukan tapping menewaskan Kamarullah. Jadi 3-0. Arif Aiman. Hantaran lintang dari Arif Aiman. Tandukkan ke bawah untuk Bergson. Dia mencari ruang. Turning dilakukan dan peluang. Dan itu dia. Leandro meledak melalui sepakan kencang untuk gol pertama JDT. Sepatutnya mereka Pahang telah mengeluarkan bola dengan lebih awal. Bergson di sini perlu diberikan kawalan yang lebih ketat. Mudah untuk mengawal bola. Ruang sekali lagi di bahagian tengah. Ramai pemain ball watching. Mereka tidak melihat tugas mereka. Leandro berada di tengah, senang saja. Cabrera pun berada di situ. Afiq Fazail, Leandro dan Cabrera kelihatan tidak diberi kawalan ketat dalam kawasan penalti tadi. Afiq kelihatan menguis bola pun bersedia saya kira untuk yang penting mendapat 3 mata bagi mengukuhkan kedudukan mereka di tangga Liga, di Persada Liga. Bergson di sana.
Dia menguis lepas Bekson, itu dia gol. Perhatikan skill sempurna dari pemain Lalu laju untuk ke hadapan, tetapi kombinasi di antara pemain mereka sangat-sangat baik. Bergson walaupun mempunyai Safawi Ramadan di bahagian kiri, beliau tahu dia akan mempunyai ruang jikalau skill yang dilakukan menjadi, dan ia menjadi dengan sedikit bantuan daripada sentuhan Faisal Rosli. Datang semula ke arah Bergson, dan Bergson apabila berada di situ, anda tidak boleh membenarkan ini berlaku kerana Bergson sangat-sangat tenang dengan meledakan tersebut. Nazmi. Oh, dan itu dia gol! Gol penyamaan untuk pasukan Jodar Tazim. Melalui gandingan Nazmi Faiz Mansur yang melakukan sepakan ini terus dapat ditanduk dengan baik bagi mencari tiang di sebelah kiri Kevin Mendoza. Jadi Kevin Mendoza tertewas daripada tandukan Haris Harun ini. Kedudukan 1-1 di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur di Cerasi. Berada dalam peluang terbaik untuk mendapatkan jaringan. Bekson Da Silva bakal menjadi wira untuk JDT. Berhadapan dengan Syahril. Bekson bukan yang baik ketika ini. Dari Bekson mudah untuk menewaskan Syahril Sani. Kosong kita lihat Syahril menuju ke sudut ke arah yang berbeza. Arif. Nacho. 0-0 di Likas. Kedudukan semasa. Oh, cantik peluang untuk Safawi. Gol! Secara tiba-tiba benteng Safawi Rashid. Gol pribadinya yang kedua. Cantik hantaran itu. Nampaknya Azmi Muslim sedikit tertinggal, tidak menyedari Safawi berlari dari bahagian belakangnya tadi. Perhatikan bagaimana hantaran cantik dari Safiq Rahim. Keserasian yang sempurna. Safiq dapat melihat dengan jelas. Safawi berlari ke dalam dan menerima hantaran itu melalui kawalan Syamir Kutiaba untuk Kunalan. Bergson. Percubaan Bergson. Oh, itu dia. Satu percubaan Derit yang menarik. Menewaskan Brian C di sebelah kiri. Melalui umpanan kemas. Kali ini Kunalan melorongkan umpanan cantik dan turning yang dilakukan oleh Bergson menjadi. Dia memiliki ruang yang luas apabila berpusing menerima umpanan itu. Melalui satu kuisan kaki kiri, kaki kanan dan disusuli rembatan kaki kiri. Sesuatu yang tidak diduga, tidak dijangka oleh Brian C. Laju bola itu menerjah jaring. Jadi dicabar oleh Syamir Kutiaba. Cantik kawalan Bergson. Percubaan jauh dari Bergson. Bola muntah. Peluang untuk... Oh, itu dia gol. Sumareh. Satu jaringan mantap dilakukan oleh Mamadou Sumareh sebentar tadi. Percubaan awal dilakukan oleh Bergson. Gagal ditangkap kemas. Quentin Cheng tiba agak lewat untuk menghalang rembatan kencang Mamadou Sumareh. Satu tapping. Dari segi prestasi semasa serta reaksi pergerakan, jelas penjaga gol itu membantu setakat ini pasukan UiTM di benteng terakhir. Arif. Hantaran ke dalam peluang dan itu dia gol. Itulah yang digantikan oleh pasukan UiTM. Bermula dari tolakan Bergson. Arif Aiman bergerak ke tepi. Dia berjaya melakukan satu umpanan yang mengelirukan untuk disudahkan dengan baik oleh Gonzalo Cabrera.
Perhatikan satu umpanan yang mengelirukan. Dummy di situ dilakukan lebih awal oleh Syamik Kutiaba. Gerakan beliau yang menolak ke tepi. Bergson. Oh, cutback ke belakang. Safawi membuka setup untuk Matthew Davis. Peluang di sana dan itu dia gol. Safawi Rashid. Pendahuluan itu. Pemain-pemain UiTM mendakwa bola terkena tangan Nacho Insa. Namun tidak tangan Safawi Rashid dan Safawi menggunakan peluang itu sebaik mungkin. Perhatikan tandukan dari Victor Nerelno. Seakan bola terkena tangan Nacho Insa. Pemain-pemain UiTM memberikan persembahan sebaik mungkin saya kira setakat ini untuk menentang JDT. Beberapa pemain mereka mengalami kecederaan. Peluang di sana. Bagaimana gerakan Akia? Peluang dan itu dia. Dia baru saja dimasukkan ke ruang untuk Bergson melakukan jaringan ketiga pasukan JDT. Dia mengambil bola itu dengan baik dan terus melakukan hantaran lintang untuk disudahkan sempurna oleh Bergson untuk pemain itu menjaringkan gol pribadi yang ke-12. Hazwan yang berjaya menguis bola itu untuk Akhir Rashid. Jadi Matthew Davis diberikan cabaran oleh Chen Au. Sekali lagi Matthew Davis untuk Afiq Fazal. Gerakan semula untuk Matthew Davis. Sambungan ke tengah, tandukan Baxan da Silva akhirnya jaringkan gol pertama untuk JDT yang juga gol ke-13-nya musim ini sekaligus menyamakan jumlah jam. Kita lihat bagaimana hantaran yang begitu baik dilakukan oleh Matthew Davis. Sementara tadi beliau cuba menghantar bola itu tepat kepala Baxter sementara tadi dan tiada pemain yang mengawal Baxter ketika bola itu travel di sini. Baxter dengan begitu mudah untuk menewaskan Khairul Azhan dan memberikan pasukan JDT satu gol di hadapan dan di sini sekali lagi mampu memberikan impak yang baik bagi JDT. Syamil Kuti untuk Matthew Davis, peluang untuk JDT, peluang Matthew Davis dan jaringan itu dihasilkan satu sepakan yang cukup baik dari Matthew Davis. Ya, di sini kita lihat bagaimana pergerakan yang begitu baik dilakukan oleh Matthew Davis. Tiada pemain pasukan Selangor memberikan tekanan ketika beliau melakukan rembatan dan satu rembatan lerek yang begitu deras berjaya menewaskan Khairul Azhan di sebelah kanan pintu gol. Mungkin saya rasa Khairul Azhan tidak dapat mengagak bola itu tadi ketika beliau. John Sabarash. Lepas kini JDT melakukan serangan balas. Baxan untuk Mamado Sumare. Peluang untuk Sumare ketika ini. Situasi 1 lawan 1 Sumare memastikan kemenangan untuk JDT pada malam ini. Dan di waktu kecederaan sebab kita cuba dipamerkan oleh Selangor terus tidak menjadi apabila Mamado Sumare memastikan. Bakal kita saksikan nanti. Tapi mungkin itu boleh berubah sebentar saja lagi. Apatah lagi kesilapan setelah tadi. Bergson da Silva, ruang bagi Bergson. Percubaan Bergson, jaringan terus Bergson da Silva. Itulah yang saya berkata daripada Bergson. Ini satu kuisan yang baik dan melepaskan diri daripada Charles Marchal untuk melakukan penyudah dengan rembatan kaki kiri beliau menuju ke penjuru kiri Azri Abdul Ghani untuk kedudukan semasa. 1-0 bagi pasukan penyandang juara dan pendahulu liga pada ketika ini, Johor Darul Takzim. Kali ini Safiur Rashid di sebelah kanan terus memberikan hantaran kepada Bergson da Silva, tapi baik sekali. Oh, jaringan baru saja ingin diperkatakan di musim pertama beliau hadir pada minit ke-46. Hasil pada gerakan Safiur Rashid sebelah kanan. Lihat ada hadangan daripada Marshall tetapi tindakan susulan daripada Bergson da Silva. Sekali lagi dengan kaki kiri beliau. Yang pertama dihadang. Yang kedua ibarat satu peluang yang diimpikan oleh mana-mana penjaring.
terus saja memanfaatkan ruang ini melepasi hadangan yang cuba dilakukan oleh Azri Ghani. 2-0 di Stadium Sultan Ibrahim. Jadi hadir. Oh, jadi ruang pada Baksan, masih lagi Baksan, hat-trick. 3-0 di Stadium Sultan Ibrahim. Jaringan ke-16, Baksan da Silva, hantaran jauh dari benteng pertahanan. Satu kawalan yang baik, dadaan yang baik, terus mengelirukan, mematikan langkah Pavitran. Lihat pada dadaan ini, tersilap langkah Pavitran. Dan 3 jaringan dari kaki kiri Baksan da Silva malam ini. Boleh diperkatakan, dan klimaksnya adalah pengijrahan beramai-ramai pemain-pemain tunjang mereka. Jadi inilah barisan pemain yang tinggal untuk pasukan Perak, dan pada ketika ini mereka ketinggalan peluang buat Gonzalo Cabrera. Top corner. Ini untuk pasukan Johor Darul Takzim, bermula di sebelah kanan. Hantaran pada Matt Davis. Clearance yang seakan menghadiahkan satu setup kepada Gonzalo Cabrera. Pavitran melakukan tandukan ini. Tiada halangan, tiada cabaran untuk Gonzalo Cabrera melakukan percubaan first timer ini tepat ke penjuru kanan. Azri Ghani yang jelas kecewa kerana beliau diberikan ruang. Gonzalo Cabrera diberikan kesempatan untuk melakukan sepakan ini. Gonzalo Cabrera menghantar Azri Ghani di halu. Penalti spot untuk pasukan Johor Darul Takzim. Tepat 7 hari yang lalu mereka tewas 5-0 ke Johor Darul Takzim. Langsung kami bawakan dari Stadium Hang Jebat di Melaka. JDT mengatur gerak ketika ini. Gonzalo Cabrera berdaya untuk mendapatkan sepakan penalti. Bukan Khairul Fahmi menafikan sepakan penalti ini. Dari Baksan mudah untuk menewaskan Khairul Fahmi Cekman. Jadi 1-0 di Stadium Hang Jebat. Di sini kita lihat bagaimana penyudahnya yang begitu menarik dilakukan oleh Baksan. Beliau meletakkan bola di sebelah kiri pintu gol pasukan Melaka dengan pace yang bola yang begitu laju, menyukarkan Khairul Fahmi Cekman untuk beliau mengagap di manakah hantaran ataupun tendangan yang dilakukan oleh Baksan sebentar tadi. Jadi 1-0 kedudukan ketika ini di Stadium Hang Jebat. Kobin. Biasa Bekson di sana, diasa oleh Alto. Tidak offside, Safawi Rashid. Bekson bahaya, dan itu dia gol. Jaringan yang ke-18 untuk beliau. Safawi tidak diberi perhatian di bahagian benteng, dan melalui pergerakan 3 pemain, Leandro mengumpan cantik untuk dikawal oleh Safawi Rashid. Dan tolakan itu ditampan oleh Bekson dengan kawalan yang kemas untuk dia melakukan satu sepakan semula. Sabah Seri 1-1 menentang KL City pada perlawanan ke-17 mereka di Likas, sambil JDT menerima tekanan. Oh, Bekson, lambungan gol. JDT mendahului 2-0. Perhatikan bagaimana sekali lagi hantaran Leandro. Apakah Bekson berada dalam posisi offside ketika hantaran jauh itu dilakukan? Namun dia saya kira bergerak mungkin dari bawah ketika umpanan dilakukan oleh Leandro. Dia berada agak rapat tadi dengan Risto Mitroveski yang ditinggalkan oleh Bekson ketika Leandro mengambil hantaran ataupun melakukan hantaran itu. Dapat dilihat Bekson berlari lebih pantas untuk tidak berada dalam posisi offside. Kita lihat bagaimana sedikit dipertingkatkan tempo permainan oleh pemain pasukan JDT ketika ini. Arif, sekali lagi Arif. Oh, dia berjaya di situ melepasi 2 pemain. 3 pemain berjaya dilepasi oleh Arif Aiman. Cross, dan kali ini peluang. Oh, itu dia. Baksan da Silva. Gol.
Haiman yang memulakan gerakan di sebelah kiri. Kita perhatikan bagaimana Bergson meraikan jaringan yang dilakukannya tadi. Inilah bagaimana gerakan ini bermula. 3 pemain yang berjaya dilepasi oleh Arif Haiman dan Ahmad Shihan yang tidak berjaya menampan bola itu untuk mengeluarkan ataupun lebih kuat lagi bagi mengeluarkan bola dari kawasan bahaya. Jadi mudah saja. Tapi Maniam khususnya dalam separuh masa yang kedua sambil serangan dilakukan. Akhir Rashid mulakan gerakan. Oh, kali ini peluang yang baik untuk Sumare dan itu dia gol. Gol kedua pasukan JDT. Kita perhatikan lagi sekali bagaimana Bergson memulakan larian sambil bola di kaki Akhyar. Cantik lorongan yang dilakukan oleh Akhyar Rashid. Jadi tidak ada masalah. Finishing yang sempurna dilakukan oleh Mamadou Sumare. Outside foot passing yang dilakukan oleh Akhyar. Jadi 2-0 JDT di depan ketika ini. Satu hantaran berkelas A saya sifatkan yang dilakukan oleh Akhyar Rashid. Silapan di situ. Bergson mencari ruang. Ketika ini peluang untuk Bergson. Ya, di sini kita lihat bagaimana kesilapan hantaran yang dilakukan oleh pemain pasukan Seri Pahang itu sendiri. Dan ada 3 pemain yang cuba untuk memberikan asakan kepada Bergson. Jadi yang menyebabkan di sini kita lihat bagaimana sekali lagi bola yang dimainkan oleh pemain Seri Pahang itu. Dan di sini Bergson dengan begitu, saya rasa begitu mudah. Kita boleh lihat bagaimana rembatan yang beliau lakukan, teknik yang begitu baik. Beliau memperdayakan 3 pertahanan dan selepas itu saya rasa Mauricio. Tadi Syafiq baik untuk Bergson. Satu hantaran yang begitu baik dilakukan oleh Syafiq Rahim, meletakkan bola di belakang pertahanan. Larian yang begitu baik dilakukan oleh Bergson sebentar tadi. Beliau berlari di belakang Azhar sebentar tadi dan selepas itu barulah beliau melakukan satu tapping yang begitu kemas untuk menewaskan Daniel Wafiuddin sebentar tadi. Diandu tidak dikawal di bahagian tengah. Bergson untuk Gonzalo Cabrera. Sekali lagi untuk Bergson mencari ruang. Bergson! Ya, satu permainan yang begitu baik. Hantaran 1-2 yang kita boleh menyaksikan bagaimana di antara Gonzalo Cabrera dan juga Bergson. Selepas itu barulah kita melihat bagaimana Bergson cuba untuk membuka badan beliau selepas dan melakukan satu rembatan ke arah bahagian far post. Dan di sini kita lihat satu hantaran 1-2 yang begitu baik dan Bergson dengan mudah untuk menewaskan Daniel Wafiuddin. Bukan kali ini. Dari 4 pemain JDT menanti. Bukan cuba dilakukan dari Bergson terlepas. Giliran dari Habib tidak berkemas. Namun sepakan dari Daniel tidak begitu kuat. Jadi dipatahkan oleh pertahanan Terengganu. Masih lagi dalam kawasan penalti Terengganu. Sapawi Rashid dan ke tengah mencari Shane Lowry. Dia dah tidak kemak. Akhir Rashid peluang untuk Akia. Diselamatkan dan jaringan terus dihasilkan. Shane Lowry membuka kawan jaringannya musim ini. 0 JDT 1. Jadi kita saksikan. Ini dia gerak perlahan. Ya, sayang sekali kerana mereka tidak mengeluarkan bola dengan baik. Tiada pemain yang terus memberi tekanan supaya pemain JDT tidak mendapatkan bola. Satu save yang begitu baik daripada Suhaimi Hussein, tetapi Shane Lowry berada dalam posisi yang tepat pada masa yang tepat. Letak JDT juara 8 kali berturut-turut masuk pada musim ini. Mulakan kejayaan itu pada tahun 2014. Ambil antara yang baik mencari Nazmi Faiz. Peluang untuk Nazmi Faiz. Percubaan Nazmi! Itu membenarkan beliau berada dalam posisi onside dan sentuhan ini sangat-sangat menakjubkan. Selepas itu dengan sentuhan ke hadapan menewaskan Kevin Ray Mendoza yang akan melihat dia boleh melakukan lebih baik di bahagian near postnya, tetapi jangan ambil apa-apa daripada sentuhan pertama Nazmi Faiz kemudian dengan ledakan, tetapi di akhirnya tidak menunjukkannya.
merugikan bagi Terengganu. Sambil itu Syafiq Rahim ketika ini di ruang untuk melakukan tolakan. Nanti Faiz juga terlepas. Afiq Fazail untuk Nacho Insah. Syafiq akan dari Syafiq, peluang untuk mencari pesan namun tampanan ke dalam gawang gol sendiri. Nick Syarul Aziz. Baik, ia di tengah-tengah menjaga gol dan juga pertahanan. Jika anda lihat garisan tersebut, memang suka untuk membuat keputusan, sama ada untuk Kevin untuk keluar memintas. Selepas itu Nick Syarul pula yang cuba menggunakan kaki kanannya. Saya rasa jika menggunakan kaki kirinya, dia akan mempunyai satu clearance yang lebih mudah. Models popping bottles.